Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin din wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan barakah ini, sekali lagi kita dapat bersama dalam program kita membicarakan soal hukum hakam berpuasa daripada kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, sudah tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan sebagaimana hadis yang selalu dibacakan oleh masyarakat kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam Rajab dan juga Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan hajat dan niat kita untuk bertemu Ramadan pada tahun ini dan dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sebaiknya dan dapat menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, kita akan menyambung perbincangan kita hari ini, hadis yang ke-10 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir. An Salman ibni Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu qala 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadakum falyuftir ala tamrin فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Hadis yang ke-10 daripada Salman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadakum, apabila salah seorang daripada kamu berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka dengan buah tamar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadakum, apabila seseorang daripada kamu, idza aftara ahadakum, apabila seseorang daripada kamu berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Yakni mendahului berbuka puasa dengan tamar terlebih dahulu. Fa in lam yajid, maka sekiranya tidak ada tamar pada ketika itu, apabila tidak mendapati tamar bersama dengan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuftir ala ma, hendaklah dia berbuka atau hendaklah dia mendahului berbuka puasa dengan meminum air. Mendahului berbuka puasa dengan minum air. Ini adalah kerana kata Nabi fa'innahu tahur, kerana dia adalah suci. Kerana air itu adalah suci. Jadi dua pilihan yang diberi oleh Nabi SAW kepada kita, yakni pertama, mendahului berbuka puasa dengan buah tamar. Fa'in lam yajid, sekiranya kita tidak mendapati buah tamar tersebut, maka hendaklah falyuftir ala ma, jadi hendaklah kita berbuka puasa dengan minum air. Hadis ini riwayat 5 orang imam, yakni 5 orang imam selain daripada Bukhari dan Muslim, iaitu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih menurut Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Hakim. Kita tengok apakah hikmah. Hikmah mengikuti sunnah Rasulullah. Amatlah benar bahawa sesiapa yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Pahala yang diganjarkan oleh Allah berlipat kali ganda jikalau ia diamalkan dengan niat mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sunnah Nabi ialah ketika berbuka puasa.
Nabi SAW menganjurkan berbuka dengan buah tamar. Nabi SAW menganjurkan memakan atau menganjurkan berbuka puasa dengan mendahului buah tamar terlebih dahulu. Berdasarkan hadis kita baca. Hakikatnya pada buah tersebut terdapat glukosa yang mudah dihadamkan oleh enzim di mulut dan di perut. Jadi keadaan ini akan memudahkan perut seseorang bekerja menghadamkan makanan yang mula-mula dimakan. Hal ini bertepatan dengan kajian sains yang mengatakan bahawa amalan ini amat baik untuk kesihatan seseorang. Jadi mendahului makan tamar ini kesan baik dari segi sudut duniawi atau dari segi sudut fizikal zahir ini, iaitu dia memudahkan penghadaman makan apabila memulakan makan dengan buah tamar. Dari segi sudut pahala ini confirm apabila seseorang mengikuti sunnah, maka ada pahala di situ. Tapi nak beritahunya apa yang diajar oleh Nabi SAW, ianya bukan sahaja memberi faedah dari sudut agama ukhrawi, tapi ianya juga suatu amalan yang memberi kebaikan kepada tubuh kita. Kerana dengan mendahului memakan buah tamar, ia memudahkan penghadaman makanan yang kita makan. Kata pengarang kita, selain itu, memakan buah yang manis ketika perut dalam keadaan kosong kerana berpuasa adalah amat baik untuk menyenangkan perut. Hikmah daripada amalan ini jugalah ia menguatkan mata seseorang yang menjadi lemah ketika berpuasa. Kita juga sentiasa bersikap terbuka dengan buah manis, iaitu kita akan memperolehi kemanisan iman di dalam hati kerana berpuasa. Hal ini kerana puasa itu adalah sebaik-baik ibadah serta ia akan menghapuskan dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Kata di sini, apabila seseorang makan buah yang manis, buah manis, maka sangkaan yang baik apa dia? Mudah-mudahan dengan mendahului makan buah yang manis, ia memberi kesan yang manis terhadap puasa kita. Ianya memberi kesan yang manis terhadap hati kita, mudah-mudahan. Jadi maksudnya, ini apabila dahulu makan yang manis-manis, mudah-mudahan hati kita jadi manis, mudah-mudahan akhlak kita jadi manis, mudah-mudahan pertuturan kita, percakapan kita menjadi manis, dan juga supaya mudah-mudahan akhlak kita juga menjadi manis. Manis dengan makna comel, manis dengan makna elok, comel. Kesimpulan, pertama, hikmah Rasulullah SAW menganjurkan memakan buah tamar terlebih dahulu ketika berbuka puasa, ianya memberi kebaikan pada dua marhalah. Apa dia? Yang pertama, marhalah di akhirat, yang mendapat pahala ganjaran kerana mengikuti sunnah Rasulullah. Marhalah yang kedua, yang mendapat faedah dari segi sudut kesihatan kerana cara pengamalan makan yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, manis dan segar adalah merupakan fitrah yang ada pada badan manusia. Tamar yang manis, air yang menyegarkan, amat sesuai untuk dijadikan makanan awal yang masuk ke perut dan memberi kesihatan pada badan. Ini adalah kerana sepanjang sehari kita berpuasa tidak ada apa makanan yang kita makan. Maka apabila kita makan makanan yang berat, yang pedas, yang panas dan sebagainya, maka sikit sebanyak akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi SAW memberi kesihatan pada tubuh, yang ini memulakan dengan memakan yang manis-manis dan juga mendahului dengan meminum air yang putih. Dan ketiga, kelembutan yang ada pada diri Nabi SAW ke atas umatnya, dan seringkali ketika mana baginda SAW memberi nasihat dengan memberi nasihat yang cara yang paling baik kepada para sahabat baginda. Ini adalah di antara sifat kelembutan yang ada pada diri Nabi SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti di situ dulu, insya-Allah. Pada esok hari kita akan lihat hadis yang ke-11 berkenaan dengan puasa yang berterusan puasa.
Puasa yang berterusan, puasa insya-Allah. Yang ini setiap hari puasa, boleh ke tak boleh? Sepanjang tahun setiap hari berpuasa, boleh atau tidak? Boleh, kita akan bincang pada esok hari insya-Allah. Sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.